Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Dan di Awani Pagi hari ini kita akan mengupas mengenai satu kempen yang sangat menarik, iaitu kempen Saya Remaja Malaysia. Saya remaja juga. Ya, yeah, of course. Selepas remaja lah awak. Selepas remaja sedikit je. Terlepas sikit. Mungkin sepasti kalau ada kempen selepas remaja. Tapi saya masih lagi boleh join kempen ni. Ya, okey. Tapi sebenarnya kempen ini sangat unik kerana ia bertujuan bagi mencetuskan kesedaran dalam penggunaan dan penguasaan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia atau bahasa ibunda kita. Dan yang pasti ia akan diadakan kerana bersempena bulan kemerdekaan ini dan menjelang Hari Malaysia 16 September ini. Dan untuk bercakap dengan lebih lanjut, kita ada dua tetamu di studio. Ketika ini adalah editor pengurusan majalah remaja Muhammad Fizrin dan juga kita ada juara Dewi Remaja 2019 Syazabeh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, saya nak tujukan dulu perbincangan pertama kita, soalan pertama kita sudah semestinya kepada Fizrin sendiri. Kalau kita nak lihat kenapa kempen remaja guna bahasa ibunda ini dilaksanakan pada tahun 2020 ketika mana 63 tahun negara kita telah pun mencapai kemerdekaan. Tapi kempen ini tetap ada. Setiap tahun sebenarnya tetap ada. Tapi kenapa? Adakah sebabkan remaja kita sudah jarang ataupun kurang menggunakan bahasa ibunda kita ke? Ataupun ada objektif-objektif lain yang ingin diketengahkan? Okey, objektif kita sebenarnya adalah untuk memberikan satu peluang platform kepada remaja-remaja di luar sana untuk berkarya. Sebab kalau kita tengok sekarang ni dalam zaman sosial, zaman media sosial, penggunaan bahasa Melayu itu orang kata bagai orang cakap macam di tepi sahaja. Mereka banyak menggunakan bahasa Inggeris, kata-kata singkatan, dan itu menjadikan bahasa Melayu semakin berkurangan dan semakin dilupakan. Jadi bila kita buat pertandingan ni, mereka harus menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya, yang mana mereka perlu menulis esei sepanjang 1000 patah perkataan. Jadi saya rasa wajar esei pertandingan ini dilakukan dan kempen ini untuk memberikan kesedaran sebenarnya. Dan Fizrin, saya nak tambah sikit lah melihat kepada perkara itu kan. Kenapa esei? Sebab kalau sekarang ni, kalau kita tengok, kalau dia punya fokusnya adalah kepada remaja. Remaja sekarang ni banyak melakukan kandungan kreatif mereka di social media. Tetapi bila remaja sendiri, majalah remaja sendiri menimbulkan satu kempen yang menggalakkan orang menulis esei. Bagaimana sambutan dia? Adakah kurang ataupun sebenarnya sepatutnya buat seperti orang lain iaitu melancarkan kandungan kreatif di social media juga? Bagi saya kandungan kreatif di social media ni dah terlalu banyak. Betul tak Syazah? Terlalu banyak. Semua orang buat perkara tu. Jadi kenapa kita nak buat perkara yang sama? Sebab kalau kita buat secara digital, secara video ni, mungkin mereka kurang menggunakan bahasa, mereka banyak menggunakan muzik, mereka banyak menggunakan ekspresi. Kalau kita guna esei, mereka sememangnya kena menulis 100% dalam bahasa Melayu. Jadi, kenapa nak jadi sama macam orang lain kalau kita boleh jadi berbeza? Dan sekaligus benda ni boleh mengangkat martabat bahasa Melayu. Biar anak-anak muda kita menulis dan menceritakan tentang apa itu Malaysia bagi mereka. Dalam arti kata lain, kena guna perkataan imbuhan yang betul dalam penulisan esei mereka tu supaya penguasaan bahasa Melayu mereka lebih meningkat. Sebab untuk pengetahuan Fiz dengan Gigi, kita berkolaborasi dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Penjurian nanti bukan daripada saya, daripada tim saya, tetapi juga daripada panel-panel pakar bahasa daripada Dewan Bahasa dan Pustaka. So kita work closely with them untuk penjurian nanti. Okey, Gigi bolehlah masuk. Awak punya bahasa Melayu pun macam terputar kanting. Saya dah lepaslah umur remaja, maaf. Okey, saya nak tanya kepada Syazah. Syazah, sebagai seorang juara Dewi Remaja 2019, sudah pasti ramai followersnya, ramai yang melihat anda sebagai seorang idola, inspirasi. Jadi melalui kempen ini, apa perkara-perkara yang mungkin anda boleh bawakan bagi memastikan kejayaan kempen ini? Terima kasih. Pertama kali ketika Faiz dan juga Fizrin datang dekat saya dan bercerita tentang kempen ini, saya memang excited sangat-sangat. Sebab saya rasa kempen ini sesuatu yang lain dan penglibatan anak-anak muda di dalam kempen ini pun bukan anak-anak muda yang orang kata dari background seni sahaja, tetapi seperti saya sendiri, seorang pendidik, dan bila saya dapat tahu dan saya buat dan saya tengok konten yang kita sampaikan, saya cakap
this is a very good exposure for the youngsters sebab selalunya kalau orang cakap pasal kempen kemerdekaan mesti orang ingat perkara-perkara yang bosan, tapi sebenarnya tak. Ini adalah satu kempen yang sangat fresh dan saya rasa pendekatan majalah remaja buat untuk anak-anak muda kat luar sana dari segi esei dan juga kami yang bersuara, saya rasa ini salah satu pendekatan yang memang orang kata sebenarnya you boleh terap nilai semangat patriotism tu tapi it doesn't have to be boring. It can be fresh and you can still feel it in your bone that you're a Malaysian and you should be proud of it. Syaza, dan kalau kita lihat juga bercakap mengenai kempen ini yang dilakukan bersempena dengan Hari Malaysia dan juga Bulan Kemerdekaan, Syaza sendiri bagaimana membawa semangat patriotik itu sebagai seorang remaja ketika ini pada zaman milenial ini? Saya kita sentuh daripada segi bahasa lah sebab ini ada kena mengenai dengan pertandingan menulis. Saya alhamdulillah memang suka membaca dan suka menulis. Bagi orang yang tak tahu saya sangat suka menulis puisi. Jadi apabila ada pertandingan seperti ini yang di mana saya ketika saya berumur belasan tahun di mana kita di sekolah diajar untuk menulis puisi, menulis karangan, saya teruja sebab saya rasa macam sekarang ni generasi millennials, walaupun mungkin saya pun apa orang kata included juga dalam millennials, tapi saya rasa macam mungkin generasi ini faham dan dapat rasa apa yang saya lalui, bagaimana penatnya kita nak menulis, guna tangan, fikir, guna otak dan peras ayat kita sesuatu. Dan saya rasa dengan pertandingan menulis esei ni juga dari situ kita boleh mengasah bakat membaca. Sebab kalau you menulis, you perlu membaca. Daripada situ juga dia ada penerapan membaca dan saya rasa membaca sangat-sangat penting untuk diterapkan bukan saja dalam kalangan remaja tapi dalam semua golongan umur. Betul, sebab sekarang ni rakyat Malaysia terutama sekali golongan belia banyak sekali netizen baca tajuk berita je. Sedih tau. Kita orang tulis penat panjang-panjang, berapa 10 para, 8 para macam tu. Baca 1-2 para lepas tu dah bosan dah. Kesian kita orang. Okey, Izrin, semestinya orang nak tahu nak masuk kempen ni, nak menjayakannya, apa syarat-syarat tertentu, ke mana mereka nak pergi? Okey, kempen ni kita buka kepada 2 kategori yang mana akan ada 2 pemenang nanti. Kategori sekolah menengah bermula daripada usia 15 tahun sehingga 17 tahun. Maknanya tentang 3, 4 dan 5. Untuk kategori kedua pula kita ada pra-universiti dan universiti umur daripada 18 sehingga 22 tahun. Dan mereka boleh layari www.remaja.my/saya remaja Malaysia. Dekat sana mereka boleh hantar esei mereka lah. Ada segala arahan dan juga instruction yang mereka perlu ikut untuk mengikuti pertandingan ini. Fizrin, tajuknya untuk esei ini adalah cerita Malaysia anda, betul? Ya, dan apa yang diharapkan dari pihak pengurusan majalah remaja itu sendiri? Kenapa? Apa yang anda mahu, kreativiti yang bagaimana yang anda mahu daripada peserta? Okay. Untuk pertandingan ini kita tidak meletakkan tajuk yang fix, JJ. Kita tidak menetapkan bahawa itu tajuknya. Kita menyatakan bahawa ini adalah tema esei adalah ceritakan Malaysia anda. Jadi mereka boleh mengambil pelbagai pendekatan, pelbagai perspektif. Kerana setakat hari ini kita masih ada berbaki seminggu, lebih kurang seminggu lagi untuk tutup pertandingan. Ramai yang hantar dan banyak yang menceritakan pengalaman peribadi, bagaimana mereka memupuk kesedaran untuk berbahasa Melayu. Sebab yang masuk, yang saya sangat suka, bukan sahaja remaja di kalangan daripada bangsa Melayu, tetapi bangsa India, bangsa Cina dan pelbagai bangsa yang lain lagi. Mereka berkongsi. Ada satu cerita menarik ini macam mana kerana dia bersekolah di sekolah bukan aliran kebangsaan, macam mana beliau mahu untuk memupuk orang kata nilai penulisan, bercakap. Itu yang menyentuh hati. Bila saya baca tu saya terlihat reveal. Mungkin kalau dia menang nanti kita akan revealkan siapa dia. Sangat menyentuh hati bagaimana mereka buat tu macam orang kata, wow, this is a Malaysia. This is remaja Malaysia. Betul. So jadi dengan cara esei melalui penulisan peribadi sebegini kita juga dapat cari news-news ataupun berita-berita yang mengangkat keharmonian perpaduan negara yang tidak disiarkan di media-media perdana macam Astro Awani. Tapi tak apalah kalau ada nanti kita orang korek-korek sikit lah kan. Sebab mereka bercerita. Ada orang ambil perspektif pelancongan, ada orang ambil perspektif diri sendiri. So itu yang saya kata macam remaja-remaja ini dia punya pemikiran itu luas sebenarnya. Dan boleh saya tambah? Saya rasa kalau kita guna personal experience tu sebenarnya lagi dekat untuk kita rasa sayang terhadap negara kita. Sebab
saya sendiri macam mana orang kata boleh diterapkan perasaan sayang kepada negara, bukan saja penglibatan dekat sekolah ataupun kerajaan, tapi sebenarnya bila you sendiri sedar pengalaman you sebagai seorang anak kecil, kemudian transisi kepada remaja, kepada dewasa, saya rasa pengalamannya membesar di Malaysia, pelbagai kaum, dan orang kata kita ada banyak apa orang kata perbezaan. Tapi kita masih boleh bersatu. Betul. I think itu yang manisnya tentang Malaysia. Tengok, ada yang hantar pantun, ada yang hantar syair, puisi. Dan kadang-kadang saya tengok ni, apa maksud ni? Saya ada kamus dewan kat sebelah saya. Oh, ini maksud dia. Saya belajar juga daripada penggunaan bahasa-bahasa dia orang yang menarik itu. So macam it's an eye opener sebenarnya. Ya, lihat okey. bagaimana tahap sebenarnya penguasaan bahasa remaja kita. Kalau tak ada pertandingan ini, kita mungkin tidak tahu. Tapi kita akan kupas selepas ini apa cerita Malaysia bagi Fizrin dan juga Syazal sebenarnya. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika. Ya, Kembali kalau nak tahu ini. apa hadiah dia, tunggulah. Okey. Bertemu lagi dalam Awani Pagi bersama saya Gigi dan juga Afizi. Kita masih membincangkan, mengupas mengenai kempen yang sangat unik, iaitu kempen Saya Remaja Malaysia yang dibawakan oleh Majalah Remaja. Yang pasti dalam kempen ini, remaja-remaja diminta untuk menulis esei mengenai yang bertemakan cerita Malaysia anda. Dan di studio kita dah berbual dah tadi bersama editor pengurusan remaja Cik Fizrin dan juga juara Dewi Remaja Syazal B. Dan kita nak pergi kepada Fizrin. Fizrin, bila kita cakap pasal penguasaan bahasa Melayu, kita bandingkanlah dengan remaja-remaja di Indonesia. Kalau saya tengok dekat TikTok, dekat social media tu, mereka tu tak kisahlah mix Belanda ke, mix Mak Saleh, mix apa, semualah yang Cina, yang apa, semua akan bercakap bahasa Indonesia sangat fasih dan jelas. Dan pandangan Fizrin sendiri sebagai editor majalah remaja, bagaimana Fizrin melihat penguasaan bahasa Melayu di kalangan, sebab kita tengok kalau mata kasar ramai yang menuturkan bahasa Inggeris kerana ada juga beranggapan bahawa bahasa Melayu ni macam bahasa yang second class, elok bercakap bahasa Inggeris, nampak pembawakannya lebih cantik atau macam manalah kan. Pandangan Fizrin sendiri. Okey, pandangan saya perkara pertama yang Gigi beritahu tadilah, compare to mereka di Indonesia, remaja-remaja di Indonesia. Bagi saya perkara pertama adalah sikap orang kita untuk tidak mahu berasimilasi dengan bahasa itu sendiri. Kalau kita tak berasimilasi, kita tidak akan selama-lamanya boleh menguasai. Kalau kita tengok di Indonesia, mereka bersekolah pun satu aliran. Mereka harus penggunaan bahasa Melayu pun semuanya bahasa Melayu. Kalau tengok, bagi saya, kalau tengok di kaca TV pun, walaupun radio memainkan lagu bahasa Inggeris, tetapi pengantara mereka menggunakan bahasa Indonesia kerana mereka meletakkan bahasa Indonesia itu di atas. Namun dekat sini, saya tidak mengatakan bahawa orang kita meletakkan bahasa Melayu di kelas kedua. Namun, mungkin sebabkan orang katalah macam ada orang kata kalau cakap bahasa Inggeris tu lebih nampak pandai, bagi saya tidak. Bagi saya, kalau anda orang Malaysia, apa alasan anda untuk tidak boleh berbahasa Malaysia? Jadi orang kata macam mana, Syazal? Bahasa Melayu ketika ini penggunaan di kalangan remaja itu kuranglah bagi saya. Sedihnya kurang. Mereka banyak, walaupun kadang-kadang broken English, mereka bangga sebab orang kata you are modern person kalau bercakap dalam bahasa Inggeris. Sedangkan bahasa Melayu itu banyak lagi penguasaan bahasa yang sangat indah. Jadi saya kata pengaruh-pengaruh media sosial, pengaruh-pengaruh orang kata cerita-cerita yang dipaparkan dekat Malaysia sekalipun tidak menggunakan bahasa Malaysia sepenuhnya menjadi satu faktor kenapa orang kita menganggap bahasa Malaysia itu mungkin ketepi sedikit. Mungkin selepas ni mungkin kita ataupun sesiapa sahaja di luar sana kalau interview ke apa, mungkin menggunakan bahasa Malaysia. Sebagai syarat, kalau nak bekerja dengan saya, kena pandai bahasa Malaysia. Itu menunjukkan bahawa anda orang Malaysia. Bayangkanlah kalau orang US, you tak pandai cakap bahasa Inggeris. Okey, Macam mana tu? Syazal, betul ke macam tu? Okey. Ya, sedikit apa orang kata sulit untuk saya. Okey, jadi saya nak
saya nak cerita sikit. Saya membesar alhamdulillah di sekolah kebangsaan biasa dan memang rasa cinta akan bahasa tu memang daripada dulu dah ada sebab penerapan di sekolah yang belajar menulis esei, puisi dan suka membaca, tetapi saya sukakan bahasa secara meluas. Jadi tak kisah bahasa apa. Kalau saya boleh kuasai 2-3 bahasa dalam satu masa, saya dah kuasai dah sebenarnya. Jadi saya rasa sebenarnya kita sepatutnya tak ada mentaliti yang di mana bahasa Inggeris adalah bahasa di mana anda kalau bertutur bahasa ini anda dikira bijak. Dan bahasa Melayu tidak. Kalau anda bertutur bahasa Melayu, tapi sayangnya itulah yang terjadi ketika ini. Itulah yang terjadi. Tetapi untuk mencari imbangan itu saya rasa memang peranan media sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting di mana harus ada balance antara penggunaan dua-dua bahasa tu. Dan kenapa betapa pentingnya untuk kita generasi sekarang untuk kuasai dua-dua bahasa dan seimbang, selari. Gigi dengan Fizi, kalau kita di remaja juga, kita ada website kita juga. Kadang-kadang bahasa penulisan kita pun sedikit tidak menggunakan bahasa baku sepenuhnya. Kita ada menggunakan bahasa pasar juga, tetapi kita menggunakan pendekatan seperti italic. So itu menandakan bahawa bahasa ini adalah bahasa pasar, bahasa yang orang kata bahasa harian yang kita gunakan. Sebab kita harus suit dengan kena ikut trend juga. Tetapi still mendidik. Banyak penggunaan bahasa mungkin 80% adalah bahasa Malaysia. Yang selebihnya mungkin ada macam mana. Bahasa selangar-selangar tu kita terapkan juga. Sebab kalau kita buat bahasa yang orang kata baku sepenuhnya, mungkin menjadi terlalu serius. So peranan media, inilah kempen saya Remaja Malaysia ni. Peranan kita di majalah remaja. Betul, media memainkan sangat penting peranan dalam memperkasakan bahasa Melayu. Tapi malangnya tak naklah cerita. Okey. Majalah remaja mesti tahu punya apa masalah isu mengenai bahasa Malaysia, penggunaan bahasa, penguasaan bahasa Malaysia itu sendiri. Ada pelbagai isu. Kalau kita nak kupaskan sebenarnya tak cukup setengah jam. Tapi kita nak fokus kepada kempen yang dilaksanakan ini. Kita nak tengok peringkat umur pula. Kalau umur-umur macam Gigi dengan saya boleh masuk ke? Mungkin tahun depan saya boleh minta majalah maskulin atau minggu wanita kot. Peringkat umur tak kira? Dari umur berapa sampai berapa? Kita daripada umur 15 sehingga 17, itu untuk sekolah menengah. Maknanya kita katakan 3, 4, 5. Untuk pra-universiti daripada 18 sehingga 22. Bila tarikh tutup dan juga bila keputusan? Yang pentingnya apa hadiahnya? Okey, apa hadiahnya? Okey, tarikh tutup kita adalah pada 16 September, iaitu pada Hari Malaysia itu sendiri. Pengumuman akan dilakukan pada 1 Oktober tentatively. Rancangannya pada 1 Oktober. Kita akan adakan sedikit majlis yang akan mematuhi SOP, tapi kita akan ikuti jugalah saranan daripada kerajaan kita apa yang akan berlaku seterusnya. Okey, hadiahnya untuk pemenang tempat pertama, kita akan ada hadiah wang tunai, kita akan ada hadiah barang kecantikan, kita akan ada buku-buku sumbangan DBP, kita akan ada kamera selfie untuk mereka, anak-anak muda zaman sekarang kan. So banyak tawaran hadiah untuk mereka. Ya, Fizrin, adakah Fizrin bersetuju kalau kita lihat mengenai apa yang dilakukan oleh majalah remaja ni, menulis esei dan sebagainya? Kalau masa saya dulu kan, saya selalu menulis dan senang banyak platform untuk hantar artikel-artikel saya. Bila disiarkan tu kita rasa macam gembira ni, macam dapat apa je lah kan. Rio satu kampung. Rio satu kampung, betul. Tapi adakah Fizrin bersetuju sekarang ni tidak banyak platform untuk remaja-remaja memberi artikel mereka? Ya, mereka ada platform social medianya sendiri. Syazah sendiri menulis puisi dan upload di dalam social media sendiri. Tetapi adakah lebih baik ada platform yang sangat rasmi ataupun platform yang sangat baik untuk mereka ni hantar artikel-artikel mereka dan diiktiraf artikel itu? Okey, saya jawab soalan yang pertama dulu. Dulu kalau perbandingan ketika saya mula-mula menyertai sebagai seorang wartawan di majalah lah, sebulan kita dapat terima beratus-ratus surat. Sebab waktu itu tidak ada Facebook, tidak ada Instagram, ada apa? Friendster. Waktu itu Friendster. Tahun 2000-an Friendster. You know Friendster Saga? Bukan tahu Friendster. Tak tahu, rugi. Tak tahu. Okey. Tak legend orang kata. Bila boleh masuk walaupun tak ada hadiah, memang macam Gigi cakap tadi, riuh sekampung. Tapi sekarang mereka dah boleh menulis apa sahaja di sosial media mereka. Tapi adakah itu relevan atau tidak? Kerana nukilan-nukilan yang keluar di majalah itu adalah nukilan yang relevan sahaja. So bagi saya, memang platform zaman sekarang kita ada
menyediakan, sebagai contoh di remaja sendiri kita ada ruangan hantar cerita. Tetapi kurang yang hantar cerita kerana mereka lebih serta menghantar cerita terus ke hantaran Facebook dan juga Instagram mereka untuk mendapatkan reaksi dan juga likes. Itu pada pandangan saya kerana mereka sudah ada platform sendiri. Tetapi menerusi kempen ni saya lihat berjaya. Mula-mula saya takut juga, adakah orang hantar? Sekali bila saya buka, wow, I'm proud of Malaysian teenagers. Dan kita harapkan ia diteruskan. Dan Syaza, kalau kita nak lihat melalui cerita Malaysia ni sebenarnya secara tak langsung dia bawa suara remaja-remaja yang ada 15 sampai 17, lepas tu ada peringkat umur yang lain juga yang sekarang ini kadang-kala cerita-cerita mereka, kalau golongan belia tahulah sekarang ni ada platform tersendiri mereka, tapi remaja ni suara-suara mereka yang ketika ini dalam proses mengenal erti hidup. Dalam proses ni orang kata ramailah rebelnya, mesti ada cerita menariknya kan. Jadi suara-suara mereka melalui platform yang disediakan seperti ini, penulisan esei, bagaimana untuk memastikan bahawa suara mereka remaja Malaysia tidak ketinggalan ataupun tidak tenggelam dalam arus komunikasi lonjakan umur peringkat-peringkat yang lain. Disebabkan itulah ada juga kempen macam ni. Betul tak? Jadi kita tahu yang sekarang ni disebabkan ada social media, jadi tak ramai mungkin pihak nak mengadakan kempen sebegini lagi. Dan Alhamdulillah majalah remaja terbuka hati dan adakan kempen ini, dan kita rasa dengan kempen ini akan ada penilaian lebih, orang kata berkualiti. Betul. Sebab kita tahu yang social media is big dan semua orang boleh semua orang bebas bertulis. Tetapi untuk you menulis dengan bertauliah, dengan kualiti tersendiri dan dihantarkan diiktiraf, itu berbeza. Tadi untuk menjawab soalan Gigi tadi, betul saya menulis puisi dan ada sedikit posting-posting di Instagram, tetapi perasaan menghantar ke satu publisher yang berprestij itu sangat berbeza. Bagi saya menulis di social media tu macam latihan. Tetapi untuk betul-betul hantar dan buat manuskrip dan orang kata di-reject beribu-ribu kali, itu saya rasa masih satu perasaan yang orang kata sebenarnya exciting. Semua orang kena lalui. Kena mengujakan, dan saya rasa jangan disebabkan social media, platform-platform sebegini dimatikan ataupun publisher-publisher begini dimatikan. Saya rasa janganlah, sebab kalau tidak susah untuk kita menilai sesuatu kerja itu berkualiti ke tidak, apa orang kata tak ada tiruan ke tidak. So, ya. Jadi Izrin, kalau kita tengok penulisan, sebenarnya penulisan ni banyak sekali benda untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan. Adakah Izrin juga melihat kepada perkara itu dan ini memberi kesedaran kepada remaja? Okey. Penulisan sebagai sumber pendapatan tu saya memang sokong. Penulisan boleh buat duit. Kerana sebab itulah ramai orang sudah mula ada website sendiri dan melalui Google Ads. Orang kalau beribu-ribu orang masuk you punya website, baca berapa klik, berapa ribu ringgit you dapat sebulan. Kalau zaman sekarang ni website adalah penggunaan yang paling baik. You bercerita, you menarik minat orang untuk mengikuti penulisan-penulisan you. Sama je konsep macam YouTube yang ada video yang orang nak klik, sama je. So penulisan tu memang boleh buat duit. Kalau kita tengok pun penerbit-penerbit buku pun memang orang kata sekarang ni penerbitan buku sudah orang kata layu. With a lot of publisher dah tutup tirai company mereka masing-masing. Tetapi kalau kita lihat pembacaan, kalau novel tu ditulis oleh orang yang sangat-sangat prolific dan juga ada isi novelnya, mereka tetap akan dikejar. Kerana saya juga mencari, kalau novelis ni buat novel, saya pergi cari, saya tak nak beli online, saya nak beli di kedai buku itu sendiri kerana menulis mendapatkan buku tu satu perasaan yang lain, cium dia lain. Ini saya kena setuju sebab saya pun tradisionalnya saya memang suka membaca buku dan pegang buku dan rasa helaian buku. Kemudian kita letak penanda tu. Baca online tu senang, easy access, tetapi membaca dengan buku tu perasaannya berbeza. So, bila buka tu ada bau dia. Macam-macam itu kategori ulat buku lah kan. Dalam masa yang sama memang boleh buat duit lah kalau memang boleh buat duit. Betul. Dalam masa yang sama merasa sendiri bagaimana artikel yang anda tulis tu diterbitkan. Kalau nak tahu, dulu saya selalu hantar artikel di Mingguan Wanita. Cerpen. Diterbitkan ke tak? Diterbitkan lah. Yelah, Itu side income lah masa tu. Sebab kita suka menulis. Bila selalu menulis dan kita akan hantar. Tapi sekarang ni saya rasa sebab terlampau banyak platform, mungkin tak ramai rasa macam perlu saya hantar untuk diterbitkan atau bagaimana kan. Janganlah asyik kejar viral saja, kejar kualitinya juga. Okey, kita pun dah tak banyak masa. Izrin dan juga Syaza, mungkin kita nak melihat kepada
perkara-perkara yang perlu kontestan ataupun mereka yang ingin masuki pertandingan ini, apa perlu mereka tahu? Apa perlu mereka tahu, pertandingan akan ditutup pada 16 hari bulan, ada lebih kurang 5 hari sahaja lagi. So cepat-cepat ke website Menjadi Remaja, ke www.remaja.my/saya Remaja Malaysia, dan karanglah cerita Malaysia anda dengan sepenuh hati. Mana tahu anda adalah juaranya nanti. Harapan Syaza? Saya mengharap yang semua remaja daripada segi dari semua golongan bangsa, apa orang kata, join lah. Marilah join bercerita tentang kisah-kisah indah. Kisah-kisah pahit pun boleh sebenarnya, sebab kita tak ada, orang kata tak ada syarat fix. Jadi sebenarnya daripada penceritaan ini sebenarnya mungkin dapat terapkan lagi nilai-nilai kasih sayang terhadap negara. Dan mungkin dan itu penulisan akan itu nanti akan dikeluarkan di platform majalah remaja itu sendiri. Dan inilah peluang anda di luar sana, remaja, untuk menulis. Tulislah. Hantar banyak-banyak pun tak apa kan, Fizrin? Penyertaannya hanya sekali sahaja. Alah. Tak banyak-banyak. Kalau hantar 10 kali, saya nak baca pengsan. Sebabnya sebelum hantar tu check dulu betul-betul. Okey. This is the story that I want to send. Hantar berkualiti. Yang penting 1000 patah perkataan. Ya, tidak lebih daripada 1000 patah perkataan. Okey, hadiahnya pun lumayan. Sekejap kita bincang, Zrin. Okey, itu saja yang dapat kami bawakan bersempena dengan kempen Remaja Malaysia. Tuliskan esei cerita-cerita mengenai perpaduan negara dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia yang perlu kita angkat sebagai bahasa kebangsaan. Dan itulah yang kita mahukan daripada semua rakyat Malaysia. Anda perlu tahu penggunaan bahasa Malaysia, tidak kira apa sahaja sekalipun, daripada pelbagai latar belakang, perlu kita fahami dan juga hayati penggunaan penguasaan bahasa Malaysia itu sendiri. Okey, terima kasih kepada kedua-dua negara. Kedua-dua negara. Negara mana ni? Kedua-dua tetamu kita hari ini, Fizrin, editor pengurusan remaja, dan juga Syaza, juara Dewi Remaja 2019, atas perkongsian itu tadi. Dan ingatlah, bahasa jiwa bangsa, dan kita jangan lupakan bahawa bahasa Melayu kita, bahasa Malaysia kita adalah bahasa yang paling indah di dalam negara kita. Okey, baik, dengan itu saya Jijak Ahmad. Saya Afzal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.